أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية لسان أحد ولا قوة إلا علينا اللهم ألهمنا لمن نعرف بأوامرك ونعرف بنواهيك وألهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا سرنا لساننا واحلل عقدة من لساننا وليفقهوا قولنا قال الشيخ المصنف تعالى نفعنا بعلمه يا راي سكنه Maka diketahui daripada demikian itu bahawasa Allah Ta'ala itu tiada wajib atasnya memperbuat sesuatu daripada mumkinat. Bersalahan bagi Mu'tazilah pada kata mereka itu wajib atas Allah membuat salah dan aslah. Artinya yang baik dan yang terlebih baik. Maka harus baginya Ta'ala memperbuat keduanya. Dan ketiadaan memperbuatkan keduanya. Maka diketahui daripada yang demikian itu sebelum pada ninya kita ulang yang dulu katanya dan harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan tiap-tiap mungkin atau meninggalkan perbuatnya. Ini satu perkara yang wajib di atas kita mukallaf mengetahui serta i'tiqad bahwasanya membuatkan mungkin dan tidak buatkan mungkin itu adalah perkara yang harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya dan harus bagi Allah memperbuatkan tiap-tiap mungkin dan atau meninggalkan perbuatnya. Jadi membuatkan mungkin dan tak buatkan mungkin itu adalah perkara yang harus. Maka daripada disitulah katanya maka diketahui daripada yang demikian itu harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan tiap-tiap mungkin atau meninggalkan perbuatnya. Kita dapat tahu di situ daripada demikian itu daripada harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan tiap-tiap mungkin atau meninggalkan. Diketahui bahwasanya Allah Ta'ala itu tiada wajib atasnya atas Allah memperbuat sesuatu daripada mumkinat. Inilah i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah, i'tiqad yang betulnya. Ialah tidak wajib bagi Allah memperbuatkan mana-mana sesuatu daripada segala benda yang mungkin. Bahkan membuat dan tak buat tu ialah perkara yang harus. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Khilaf bagi orang golongan Mu'tazilah. Bersalahan Mu'tazilah pada kata mereka itu wajib atas Allah memperbuat salah dan aslah. Jadi i'tiqad bagi orang Mu'tazilah tu dia katanya
wajib bagi Allah membuatkan salah dan aslah. Apa makna salah dan aslah? Artinya, arti salah dan aslah yang baik, itu salah. Dan yang terlebih baik, itu aslah. Itu i'tikad orang Mu'tazilah. Tetapi i'tikad kitanya, maka harus baginya, bagi Allah Ta'ala memperbuat keduanya salah dan aslah. Ini maka harus di sisi kita ahli sunnah. Sebab Mu'tazilah tu ialah suatu golongan yang keluar daripada golongan ahli sunnah wal jamaah. Maka di sisi kitanya, maka harus baginya, bagi Allah Ta'ala memperbuat keduanya salah dan aslah. Sebab salah yang baik dan yang terlebih baik itu termasuk dalam bagai mumkinat. Termasuk dalam bagai perkara yang mungkin juga. Maka setiap-tiap mungkin itu adalah membuatkan dia dan tak membuatkan dia itu ialah harus nisbah bagi Allah. Harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab salah baik artinya aslah baik itu, kedua-duanya masuk dalam kata buat benda mungkin. Maka buatkan benda mungkin itu adalah perkara yang harus bagi Allah. Tak jadi wajib sama sekali. Kemudian katanya, dan salah itu barang yang membetuli fasad. Ini nak urai mana salah. Yang mana i'tikad Mu'tazilah katanya wajib. Di sisi kitanya salah itu adalah harus. Harus di sini maknanya harus pada akal. Kalau dan salah itu barang yang membetuli, yakni melawani. Ialah perkara yang melawani fasad, yakni rusak. Rusak artinya tak baik. Jadi salah tu benda yang baik, fasad tu benda yang tak baik. Misalnya ni seperti iman membetuli kufur dan sihat membetuli sakit. Iman masuk dalam salah sebab perkara yang baik. Membetuli, ini melawani kufur. Kufur tu ialah fasad. Dan sihat. Sihat baca. Membetuli sakit. Maka sihat itu salah. Sakit itu sakit. Sakit demam lah. Sakit itu adalah fasad. Dan aslah, barang yang membetuli, yang melawani salah. Jadi lawan bagi aslah tu ialah salah. Seperti memberi makan akan seorang makanan yang sedap. Pada membetuli memberi makan makanan yang tiada sedap. Jadi aslah tu maknanya yang terlebih baik. Lawan dianya salah. Seperti memberi makan akan seorang makanan yang sedap. Makanan yang sedap tu ialah aslah, terlebih baik. Pada membetuli lawan dianya memberi makan makanan yang tiada sedap. Maka memberi makan dengan makanan yang tiada sedap tu salah. Yang mana lawan dianya ialah lawan bagi salah tu fasad. Maka lawan dianya ialah tak memberi makan. Begitu. Jadi salah fasad lawan dianya salah. Salah lawan dianya aslah. Begitu. Fasad kita katanya tak baik, itulah rusak, tak baik, lawan dianya salah, baik.
Ha. Nah, fasad tu tak baik, artinya rusak. Nah, lawan dianya salah. Salah lawan dianya aslah. Jadi kalau nak banding di sini, tidak memberi makan. Tidak memberi makan. Itu fasad. Ha. Lawan dianya fasad tu ialah tidak memberi makan. Itu fasad. Maka lawan dianya ialah memberi makan tapi makanan tu kurang sedap. Itu salah. Yang lawan bagi beri makan dengan makanan yang tak sedap itu lawan dianya ialah aslah. Ialah memberi makan dengan makanan yang sedap-sedap. Itu aslah, terlebih baik. Maka kalau kita nak banding satu lagi iman dengan kufur, kufur itu fasad. Salah ialah beriman. Tapi iman tidak begitu kuat. Itu salah. Kalau aslahnya ialah beriman sebagai iman yang kuat. Itu aslah. Sakit pula. Sakit itu fasad. Sehat, sehat biasa sehat, maka itu salah. Kemudian sehat sangat-sangat, sehat sangat-sangat itu dikatakan aslah terlebih baik. Kiaslah yang lain. Maka kesemuanya tak, kalau Allah tidak memberi makan kepada seorang, maka adalah memberi makan tu ialah tidak buat. Tidak memberi makan tu, tidak memberi rezeki, tidak memberi makan, itu adalah tak buat. Maka memberi makan, apa dia tidak memberi makan tu maknanya tidak membuatkan mungkin. Di sisi kita ahli sunnahnya adalah harus. Pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Harus bagi Allah tidak memberi makan kepada siapa-siapa. Kemudian memberi makan dengan makanan yang kurang sedap, itu pun masuk dalam buat juga. Masuk dalam buat benda mungkin. Maka adalah perkara yang harus diisi Allah pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Memberi makan dengan makanan yang sedap, itu pun masuk dalam membuatkan perkara yang mungkin juga. Maka di sisi kitanya adalah harus pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di sisi Mu'tazilah, di sisi Mu'tazilah tu jadi maknanya fasad tu mustahil bagi Allah Taala membuatkan. Padahalnya fasad itu adalah perkara yang mungkin. Tapi di sisi Mu'tazilah dia katanya mustahil. Sebab wajib bagi Allah buat perkara yang salah, yang baik untuk hamba-Nya, artinya dan yang aslah. Jadi mana-mana satulah, salah pun dah cukup, artinya aslah lebih baik lagi. Jadi maknanya mustahil bagi Allah Ta'ala membuatkan perkara yang tak baik, melakukan perkara yang fasad, yang tak baik pada hamba dia. Itulah berbeza di antara kita dan Mu'tazilah. Sebab tu dalam kitab Jaharah Tauhid, dia nak tolakkan perkataan Mu'tazilah, dia katanya alam tarau iblamahu itfalah. Adakah tiada tengok oleh Mu'tazilah, tidak perhati tengok ke oleh orang Mu'tazilah, iblamahu Allah Ta'ala memberi sakit al-atfala akan kanak-kanak. Kanak-kanak yang kecil, yang tidak ada apa-apa kesalahan di atas mereka, tidak ada dosa, suci, bersih daripada dosa, tapi Allah Ta'ala bagi demam, bagi sakit juga. Kalau sungguh kata Allah Ta'ala wajib di atas Allah Ta'ala membuatkan salah dan aslah,
Kenapa Allah Ta'ala jadi sakit kepada kanak-kanak yang kecil yang tidak ada dosa di atas mereka. Dan Allah Ta'ala bagi sakit kepada setengah-setengah binatang. Padahalnya binatang tidak ada tidak ada dosa di atas mereka. Tapi Allah Ta'ala bagi sakit. Maka bagi sakit tu ialah masuk dalam bagai fasad. Maka macam mana berlaku begitu kalau katanya Allah Ta'ala mustahil di atas dianya membuatkan perkara yang fasad, yang rusak, yang tak baik, wajib di atas dia buat solah. Mana tepat solahnya kalau sakit? Mana tepat yang jadi solah, apakah lagi nak jadi aslah kalau kanak-kanak tu jatuh sakit? Maka sebab itulah di sisi kita ahli sunnahnya, fasad harus, solah pun harus, aslah pun demikianlah. Harus kesemuanya. Sebabnya segala mungkinat kesemua, buat dan tak buat tu ialah perkara yang harus pada hak Allah Ta'ala. Harus tu dengan maknanya kalau dia nak buat pun tidak ada apa-apa ketegahan, diterima oleh akal. Kalau dia tak buat pun diterima oleh akal. Sebab semuanya kata wajib, itu harus di sini ialah harus pada akal. Kata satu laginya dan kata kil, kata setengah ulama, keduanya solah dan aslah perkara yang satu. Satu makna saja. Ialah perkara yang baik. Setengah katanya kedua tu solah dan aslah tu ialah satu perkara, perkara yang satu, satu perkara, mana satu benda saja. Mana dua-dua itu makna yang satu, satu makna. Maka tujuan dia musannif mendatangkan di sini untuk nak jagakan kita daripada i'tiqad itu Mu'tazilah. Untuk kita terjaga daripada i'tiqad Mu'tazilah yang mana kata mereka itu Allah Ta'ala mustahil membuatkan perkara yang fasad, wajib bagi Allah Ta'ala membuatkan solah dan aslah. Untuk nak jaga bahwasanya i'tiqad yang betul ialah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, membuatkan segala perkara yang mungkin dan tak buat itu adalah yang harus. Maka fasad, solah, aslah masuk dalam bagai mungkinat. Maka segala bagai mungkinat buat dan tak buat itu adalah harus bagi Allah Ta'ala kesemuanya. Harus dengan maknanya diterima oleh akal. Begitu. Dan bersalahan pula bagi Mu'tazilah pada kata mereka itu wajib atas Allah membangkit segala Rasul alaihi mussalatu wassalam. Maka harus baginya membangkitkan mereka itu dan ketiadaannya. Dan bersalahan pula bagi Mu'tazilah. Daripada i'tiqad katanya Allah Ta'ala harus bagi Allah membuatkan mungkin dan tiada membuatkan mungkin itu, maka bersalahan menyalahi juga dengan perkataan dengan i'tiqad Mu'tazilah pada kata mereka itu Mu'tazilah. Wajib atas Allah Ta'ala membangkitkan segala Rasul alaihi mussalatu wassalam. Ini i'tiqad orang Mu'tazilah. Katanya membangkitkan Rasul, segala Rasul kepada manusia, utusan daripada Allah kepada manusia itu adalah perkara yang wajib. Adalah perkara yang wajib. Sebab mereka Mu'tazilah, dia kira katanya membangkitkan Rasul, mengutuskan Rasul itu adalah masuk dalam bagai solah atau aslah. Dia kira masuk dalam tu. Sebab dia kira katanya kalau Rasul tidak dibangkit, maka manusia tak dapat beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa yang menghidayat manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu dia katanya membangkitkan Rasul itu masuk dalam bagai solah dan aslah. Yang mana solah dan aslah itu adalah wajib di sisi mereka. Adapun di sisi kita maka harus, ini di sisi kita ahli sunnah wal jamaah.
maka harus bagi Allah Ta'ala membangkitkan mereka itu segala Rasul dan ketiadaan membangkit. Maka di sisi kita ahli sunnah, adalah bangkitkan Rasul, artinya tidak membangkitkan Rasul, mengutuskan Rasul, artinya tidak mengutuskan Rasul kepada manusia adalah perkara yang harus. Sebabnya membangkit dan membangkit akan Rasul masuk dalam bagai membuat mungkinan. Ketiadaan tidak melatihkan Rasul, tidak membangkit, tidak mengutuskan Rasul masuk dalam bagai tak buat mungkinan. Maka buat dan tak buat mungkinan adalah perkara yang harus pada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya janganlah katanya kalau tidak bangkit Rasul, maka daripada mana manusia nak dapat hidayat? Kita jawab katanya nak dapat hidayat tu daripada Allah. Sebab kalau bangkit Rasul pun kalau orang yang tak dapat hidayat daripada Allah, dia tak akan beriman. Tengok bapa saudara Nabi sendiri pun tak beriman. Tidak beriman Abu Jahal, Abu Lahab pada hari itu ialah padahal kedua-dua itu ialah rapat sangat dengan Nabi, dekat sangat dengan Nabi sebab adalah bapa saudara. Tapi tak beriman juga. Sebab hidayat itu daripada Allah. Hanya Rasul itu sekadar menyampai. Dan ada juga daripada golongan manusia yang dapat hidayat beriman dengan Allah dengan tidak melalui Rasul. Seperti yang berlaku pada Ashabul Kahfi. Seperti yang berlaku pada Ashabul Kahfi. Maka Ashabul Kahfi mereka beriman dengan Allah. Mereka kenal dengan Allah dengan sebab dapat betul-betul hidayat daripada Allah dengan tidak ada dengar daripada seruan Rasul, tidak. Maka itu dapat hidayat daripada Allah dengan tidak melalui Rasul. Lalu tu diisi kita ahli sunnah bahawasanya membangkitkan Rasul, mengutuskan Rasul kepada manusia, artinya tidak mengutus tu adalah perkara yang harus. Harus pada akal. Dan bersalahan pula bagi Mu'tazilah pada menafi mereka itu akan memperlihat Allah Ta'ala akan zatnya yang maha tinggi. Maka harus baginya Ta'ala bahawa memperlihat ia akan zatnya, akan hambanya. Tengok. Ini pun setengah daripada perkara yang harus. Setengah daripada perkara yang harus pada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mu'tazilah dia katanya bersalahan bagi kaul, bersalahan pula bagi Mu'tazilah pada menafi mereka itu akan memperlihat Allah, memperlihat. Mana bagi nampak, bagi lihat. Allah Ta'ala buka hijab sehingga kita dapat lihat kepada zatnya yang maha mulia. Memperlihat, bagi nampak. Menafi, menidak. Menafi, pada menafi mereka itu menidak. Maknanya, maknanya di sisi Mu'tazilah dia katanya Allah Ta'ala mustahil bagi Allah memberi lihat akan hambanya, akan zatnya. Jadi maknanya kita tak boleh tengok kepada zat Allah Ta'ala. Walaupun ahli syurga sekalipun tak boleh nak tengok. Jadi itu i'tiqad Mu'tazilah. Menafi mereka itu akan memperlihat Allah. Mana memberi tengok, memberi nampak oleh Allah Ta'ala akan zatnya. Zat yang maha tinggi. Itu diisi Mu'tazilah. Maka harus, ini diisi kita. Maka harus baginya, bagi Allah Ta'ala bahawa
memperlihat bagi nampak. Nah, memperlihat tu adalah perkara yang harus bagi Allah Subhanahu Taala sebab masuk dalam bagai mungkinat satu perbuatan dia. Nah, satu perbuatan dia. Perbuatan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa memperlihat mana bagi nampak akan zatnya, bagi nampak kepada siapa akan hamba-Nya, hamba Allah Taala dalam syurga nanti. Sebab dalamnya wujuhun ila rabbihin nazirah. Tetapi tiada jatuh. Jadi maknanya di sisi kita ahli sunnah wal jamaah harus melihat akan zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan maknanya harus bagi Allah Taala bagi nampak, bagi lihat kepada hamba-Nya akan zatnya. Jadi maknanya tilik kepada hukum harus itu harus bila-bila masa pun harus. Nah, pada masa hidup dunia pun harus, pada masa dalam syurga nanti pun harus, pada padang mahsyar pun harus. Maknanya pendek katanya bila-bila masa sekalipun harus bagi Allah Ta'ala nak bagi nampak kepada hamba-Nya akan zatnya. Tilik kepada hukum harus, kalau orang tanyanya harus ke wajib ke mustahil, Allah Ta'ala bagi nampakkan zat dia kepada hamba-Nya. Jawabnya hukum dianya harus. Bila masa sekalipun pada hidup dunia, pada akhirat, semuanya harus ke semuanya. Tapi berlaku tu bila? Berlaku tu lain. Tetapi tiada jatuh, ini tiada berlaku. Tetapi tiada jatuh, tiada berlaku, melihatnya, melihat Allah di dalam dunia. Tetapi melihatkan Allah di dalam dunia ini tidak berlaku. Tidak berlaku tu bukan arti katanya tidak harus. Sebab benda yang harus, kita katanya berlaku dia tu harus. Tapi tak benda yang berlaku tu harus tetapi tak mesti berlaku. Tengok kita katanya, nak banding mudah-mudahnya benda harus bukan semuanya mesti berlaku. Tengok, kita manusia terbang di atas udara. Terbang kita, melayan kita, terbang kita di atas udara, tilik pada hukum adatnya mustahil. Tilik pada hukum adatnya memanglah mustahil, tapi kalau tilik pada hukum akal, tilik pada hukum akal, terbang kita manusia di atas udara itu adalah perkara yang harus. Tetapi berlaku ke tidak? Tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku. Dapat seorang tu terbang, kalau berlaku pun jarang-jarang. Terhadap waliullah tu ada. Tetapi orang biasa, dalam seumur hidup kita tak pernah berlaku sekali pun terbang. Padahal benda itu harus pada akal. Padahal benda itu harus pada akal tapi tak pernah berlaku. Itu nak menunjuk katanya benda yang harus pada akal tak mesti berlaku. Tak mesti berlaku. Maka begitulah di sini masalah kalau tanya apa hukum akal, apa hukum nisbah hukum akalnya, melihat akan zat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi lihatkan zatnya kepada hamba-Nya, jawabnya hukumnya harus pada akal. Bila masa sekalipun harus. Tetapi berlaku tu dia tak berlaku pada masa hidup dunia. Dengan maknanya Allah Ta'ala tak bagi tengok lagi, tak bagi nampak akan zatnya kepada hamba-Nya pada masa hidup dunia. Itulah. Itu maknanya tetapi tiada jatuh, yakni tiada berlaku melihatnya, melihat Allah Ta'ala di dalam dunia. Pada masa hidup dunia, di dalam dunia lawan akhirat. Pada masa hidup dunia ini Allah Ta'ala tidak melakukan. Bukan arti kata benda itu bukan harus. Haruslah tetapi Allah Ta'ala tidak melakukan. Seperti katanya terbang kita manusia adalah perkara yang harus pada akal.
walaupun mustahil pada adat sekalipun, tetapi pada akalnya ialah harus. Tetapi tak pernah berlaku pun, nah itu menunjuk katanya setengah daripada benda harus tak mesti berlaku. Ha. Tetapi tiada jatuh, yakni tiada berlaku, melihat akan zat Allah di dalam dunia pada masa hidup dunia, bukan di dalam akhirat tu, tidak pernah tidak berlaku. Melainkan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra. Malaikat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra. Pada malam Isra Nabi naik ke langit. Maka ketika Nabi menghadap kepada Allah Taala untuk nak menerimakan farduan sembahyang, maka di situ Allah Taala bagi nampak kepada Nabi, bagi lihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan zatnya, dan di situ Nabi boleh lihat akan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu memanglah pada masa hidup dunia lah. Nabi Muhammad saja dapat, Nabi Musa pun dengan kaum dia minta nak tengok kepada zat Allah Ta'ala, maka Allah tak bagi tengok. Katanya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Nabi Musa ada minta daripada Allah untuk nak lihatkan zatnya, maka Allah Ta'ala tidak bagi nampak, tidak bagi lihat. Tidak bagi lihat. Tetapi di situ Allah Ta'ala katanya, lan tarani. Allah Ta'ala jawab kepada Nabi Musa, lan tarani, tiada melihat oleh engkau ni akan daku. Jadi masa untuk masa engkau minta nak tengok tu, engkau tak dapat nak tengok. Tetapi Allah Ta'ala digantungkan tengok tu, dia Allah Ta'ala katanya, cuba tengok kepada bukit, sekiranya kalau bukit itu tetap, maka engkau boleh tengok. Maka apabila Allah Ta'ala tajallikan, muzahirkan nurnya, maka bukit itu jadi gempa. Itu maknanya tak kuasa nak tengok. Jadi maknanya pada masa hidup dunia, seorang saja yang boleh tengok kepada zat, boleh melihat, boleh memandang kepada zat Allah Ta'ala ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra. Maka telah melihat ya Nabi. Hurai tadi. Maka telah melihat ya Nabi, Nabi kita akan Allah Ta'ala ni, akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua mata kepalanya. Tengok dengan dua mata ni macam tengok dua mata ni lah. Tengok macam tengok kita ni lah. Tengok, melihat dengan dua mata kepalanya. Bukan pandang dengan hati, mata hati. Katanya dua mata kepala untuk nak tolak, nak keluar mata hati. Jadi Nabi kita melihat akan zat Allah Ta'ala pada malam Isra itu, pada malam Isra, pada malam Mi'raj itu ialah lihat dengan dua mata kepala. Kata dua mata kepala sebab kita ada satu mata lagi ialah mata hati. Ada satu mata lagi ialah mata hati, tapi Allah Ta'ala bagi tengok pada Nabi Muhammad, tengok dengan dua mata kepala. Di dalam jaga, lihat pun dalam jaga, bukan mimpi, bukan dapat lihat dalam mimpi, bukan dapat lihat di dalam mimpi, itu mana di dalam jaga, bukan dapat lihat dengan dalam mimpi, bukan. Nabi Muhammad tengok, melihat akan zat Allah Ta'ala pada malam itu, tengok dengan dua mata kepala, bukan tengok dengan mata hati. Lagi pulanya di dalam jaga, bukan di dalam mimpi, tetapi melihat itu dengan ketiadaan kaifiat. Dengan ketiadaan kaifiat. Sebab berkaifiat bagi Allah Ta'ala itu adalah perkara yang mustahil. Dengan ketiadaan kaifiat ni, kaifiat yang baru. Dengan kaifiat makhluk, kaifiat perkara yang baru. Seperti berkedepan, menghadap depan,
Nah. Tuhan di depan, sama-sama kita ni apabila kita melihat dia berkaifiat. Dia berkaifiat, kita boleh ceritalah, saya ada tengok, ada jumpa, saya pernah tengok, saya pernah tengok Zaid masalan. Saya pernah tengok seorang tu nama Zaid. Contoh misalan kalau katanya kita susah nak dapat tengok raja masalan. Kita pun apabila satu hari ada rezekinya boleh jumpa dengan raja masalan. Saya boleh tengok raja dengan dua mata kepala dalam jaga hari ni. Tengok dekat saya dengan dia dekat. Dekat. Tu dekat, jauh, dekat tu berkaifiat. Lagi pulanya tengok raja tu, dia di depan saya. Di depan tu pun apa dia? Berkaifiat. Di depan pun berkaifiat. Apa lagi? Dia duduk di atas kursi. Raja itu duduk atas kursi. Duduk tu pun berkaifiat juga. Jadi, jadi maknanya dengan ketiadaan kaifiat. Maka macam mana tu ialah wallahualam. Sebab kita apabila kita pandang, kita melihat kepada sama-sama kita mesti ada berkaifiat. Ada jauh, ada dekat, ada depan, ada kalanya di sebelah kanan, ada kalanya tengok sebelah kiri. Tengok kalau masa kita memadukan kereta itu, kita drive kereta itu, yang kita nampaknya apa dia? Benda di depan, benda sebelah kanan, benda sebelah kiri. Nak tengok belakang, tengok kat cumi. Jadi saya ada tengok kat sebelah, saya ada nampak satu benda kat sebelah kanan. Nampak kat sebelah kiri, nampak di sebelah depan. Duduk sebelah bawah pada saya, sebelah atas pada saya. Semuanya itu berkaifiat. Maka apabila maka ketika Nabi Muhammad SAW melihat kepada Allah Ta'ala pada malam Mi'raj, pada malam Isra' itu dengan dua mata kepala, bukan dengan dua mata, dengan mata hati, dalam jaga bukan dalam mimpi. Tengok tu dengan ketiadaan berkaifiat. Jadi Nabi tak boleh ceritalah jauh dekat, sebab jauh dekat tu mustahil pada Allah. Di depan ke di belakang ke di mana pun, maka depan, belakang, kiri, kanan, sebelah kiri, sebelah depan, sebelah belakang tu ialah berjihad, itu mustahil pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau akhirat esok pun ahli syurga melihat akan zat Allah Ta'ala dengan ketiadaan berkaifiat. Maka di situ jadi habislah, putuslah tanyaan katanya, apabila kita tengok kepada Allah, tak jadi Allah di depan kita ke? Tak jadi Allah di depan kita ke? Kalau ahli syurga tengok kepada zat Allah, Nabi Muhammad tengok kepada Allah pada malam Isra', tak jadi Allah di depan ke? Itu jawabnya dengan ketiadaan berkaifiat. Yang kata nak tengok tu, nak nampak, mesti kena ada sebelah depan. Artinya kalau sebelah kanan, sebelah kiri, kita mesti berpaling mata kita, muka kita kepada sebelah kanan. Nak tengok benda sebelah kanan, kena berpaling kepada kanan. Nak tengok benda yang sebelah kiri, kena berpaling kepada kiri. Itu adat kita saja. Adat kita saja. Tetapi adat sama-sama kita ni, apabila kita nak tengok ni, syaratnya kena dekat. Tak boleh jauh. Kalau jauh, begitu jauh sangat, maka tak nampak. Lagi pulanya kita kena menghadap dua mata kita kepada benda yang kita nak tengok. Kalau tak menghadap pandangan mata kita, maka tak nampak. Kalau benda sebelah belakang kita nak tengok, kita mesti berpusing badan. Dan sebagainya. Itu adat kita yang melihat sesama kita. Itu dengan secara berkaifiat. Maka Allah Ta'ala nak bagi lihat kepada hamba-Nya, memanglah Allah Ta'ala memberi kekuatan, kepada kita sehingga kita boleh tengok nanti akhirat nanti. Maka begitu juga Allah Ta'ala bagi nampak pada Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada dua mata Nabi,
sehingga dapat lihat akan zat Allah Ta'ala dengan ketiadaan berkaifiat. Jadi tak boleh nak tanyalah Allah Ta'ala, engkau tengok Allah Ta'ala tu dekat ke jauh, sebelah depan ke sebelah belakang, dia duduk sama tinggi dengan engkau ke, dia duduk sebelah atas pada engkau. Tak boleh nak tanya ke semuanya. Sebab berkaifiat itu mustahil pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka cara mana, maka itu wallahu a'lam. Tak boleh kita nak cerita. Itulah i'tiqad kita ahli sunnah menyalahi dengan Mu'tazilah bahwasanya melihat akan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah perkara yang harus. Allah Ta'ala memberi lihat kepada kita hamba-Nya akan zatnya adalah perkara yang harus pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cumanya selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak berlaku melihat akan zat Allah pada masa hidup dunia. Pada masa hidup dunia. Hanya pada Nabi Muhammad seorang saja yang dapat melihat kepada zat Allah Ta'ala dengan dua mata kepala dalam jaga pada masa hidup dunia. Dan barang siapa mendakwa akan melihatnya Ta'ala di dalam jaga pada dunia lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiada syak pada kufurnya. Nauzubillah. Sebab daripada tadi harus melihat, haruslah, tetapi tak berlaku pada dunia. Tak berlaku pada masa hidup dunia, melainkan Nabi kita seorang saja yang berlaku pada malam Isra. Maka dengan sebab tidak berlaku melihat pada masa hidup dunia malaikat Nabi, maka sekiranya dia kata dan barang siapa mendakwa akan bahawa melihatnya, dia dakwa kata dia ada lihat akan zat Allah Ta'ala di dalam jaga, bukan dalam mimpi. Kalau dalam mimpi itu banyak daripada waliullah, ulama-ulama yang dulu tu dapat melihatkan zat Allah Ta'ala dalam mimpi. Itu banyak berlaku. Daripada cerita-cerita ulama-ulama yang dulu, wali-waliullah yang dulu tu dapat lihat zat Allah Ta'ala dalam mimpi. Itu banyak. Tapi kalau siapa yang mendakwa kata dia melihat akan zat Allah Ta'ala di dalam jaga pada masa hidup dunia, tapi dia tu lain pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiada syak, kita tidak syak sama sekali pada kufurnya. Mana orang itu dah tentu jadi kufur. Maka orang itu dah tentu jadi kufur. Sebab melihatkan zat Allah Ta'ala dalam jaga pada masa hidup dunia selain daripada Nabi kita, maka tak akan berlaku sama sekali. Tuhan tak bagi nampak lagi. Tuhan tak bagi melihat lagi kepada hamba-Nya lain pada Nabi pada masa hidup dunia. Sekiranya kalau siapa yang mengaku, yang mendakwa, yang mengaku dirinya ada melihatkan zat Allah Ta'ala di dalam jaga bukan dalam mimpi, maka tentu sama sekali orang itu dah jatuh dalam murtad, jatuh dalam kufur. Na'udzubillah. Adapun di dalam tidur, yakni dalam mimpi lah, bermimpi melihatkan zat Allah. Itu mana di dalam tidur. Adapun di dalam tidur, ini adapun melihat akan zat Allah Ta'ala di dalam tidur, mana mimpi, dia tidur, dia bermimpi dapat lihat zat Allah. Maksudnya begitu. Adapun di dalam tidur, maknanya seorang itu dia tidur, dia bermimpi dapat lihat zat Allah Ta'ala dalam mimpinya, maka tiada khilaf pada harus. Tidak ada khilaf di antara ulama katanya harus berlaku. Melihatkan zat Allah Ta'ala dalam tidur dan jatuh. Maknanya tiada khilaf ulama pada jatuhnya, ini pada berlakunya. Tiada khilaf pada harusnya dan pada jatuhnya, pada berlakunya. Tapi bukan ke semua orang. Ada orang yang dekat-dekat dengan Allah, orang yang
kuat ibadat kepada Allah, Allah Ta'ala bagi dapat lihat dalam mimpi. Dan lagi akan dilihat Abi, maknanya kalau dalam mimpi, dalam tidur, maka ulama tidak ada khilaf, katanya ada berlaku dan harus. Harus sertanya ada berlaku. Tak nanti dalam akhirat lah. Begitu. Kita tengok kat tepi sikit. Ada tulis kat tepi, kat tepi kitab. Tapi yang kita ni, yang saya ni sebelah bawah. Ada setengah tu dia ada tulis kat tepi. Masalah mimpi, kalau mimpi bermimpi dapat lihat akan zat Allah. Tapi kita kena jaga, takutnya setengah-setengah orang tu dibawa keliru oleh syaitan. Maka dia katanya, dan yang dilihatkan dia di dalam tidur itu jika ada ia dengan wajah, dengan jalan, dengan cara yang tiada mustahil atas Allah, maka iaitu ialah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kalau kita katanya seorang tu dia kata dia bermimpi dapat lihat akan zat Allah, maka lihat kepada zat Allah tu tidak ada perkara yang mustahil terhadap Allah. Jadi tak serupa dengan makhluk lah. Tidak ada perkara yang mustahil di atas Allah, maka yang dia mimpi tu memang Allah sungguh. Maka iaitu yang dilihat tu, benda yang dia nampak dalam mimpi tu ialah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dia mimpi nampak, tu sekiranya tidak ada atas jalan, atas cara yang tiada mustahil atas Allah Ta'ala, maka betul lah dia melihat akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jika tiada begitu dengan maknanya dia melihat, tapi kalau tilik tu ada perkara yang mustahil. Seperti bahawa ada ia dengan rupa seorang lelaki. Dia datang, katanya dia kata dia Tuhan. Dalam mimpi itu katanya dia Tuhan, tapi bentuk seorang manusia, rupa seorang manusia, artinya ada sebelah atas, ada sebelah bawah. Maka itu bukan dia. Maka bukannya ia ya Allah Ta'ala. Bukan dia zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita kena jagalah di situ. Kalau katanya itu melihat, katanya dia melihatkan zat Allah, tetapi rupanya ada itu dengan cara ada perkara yang mustahil. Ada kaki, ada tangan, ada kepala, maka dia bukan dia Tuhan. Sebab Tuhan tidak menyerupai, mustahil bagi Allah Ta'ala menyerupai dengan segala makhluk. Jadi maknanya, kalau mimpi melihat akan Tuhan itu, mestilah suci daripada segala perkara yang mustahil. Kalau kata tengok saya mimpi nampak Tuhan, tapi ada kaki, ada tangan, ada kepala macam manusia, atau datang bercahaya, cahaya pun bukan dia Allah. Maka itu bukan dia Allah lagi. Bukan dia zat Allah Ta'ala lagi. Itu pun kena jaga juga. Bukan dia, maka dia katanya, maka bukan ia Allah, bahkan itu misal yang menjadikan dia oleh Allah. Dan dikatakan tak kala itu bahawasanya melihat ia akan Tuhan pada jumlah. Kerana hikmat yang nyata pada takbir mimpi. Dengan bahawa dikatakan penunjuk ia atas bagian-bagian. Panjang masalahnya. Kita sakat tu dulu. Jadi maknanya kalau mimpi itu, kalau nak tahu kata
betul ke zat Allah yang mimpi nampak itu? Sekiranya kalau betul zat Allah, maka tidak ada perkara yang mustahil pada Allah. Lebih laginya yang kita belajar di dalam bab sifat mukhalafah. Tidak berkaki tangan, tidak beranggota, tidak berkedepan, tidak belakang, tidak berjihad, semuanya. Maka itu memanglah yang dia lihat dalam mimpi itu, lihat akan zat Allah Ta'ala. Kalau dia lihat tu ada perkara yang mustahil, tengok di depan, tengok benda yang dia nampak tu ada di depan, artinya ada sebelah atas, artinya ada sebelah bawah, artinya dekat, jauh, masalah. Maka itu benda yang dia mimpi, nampak dalam mimpi itu bukan dia, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat begitulah. Lepas tu apa dia yang nampak tu, itu ada khilaf ulama panjang bahasan dia. InsyaAllah kalau ada masa minggu depan kita akan tengok projek balik. Maka kembali kepada sebelah dalam, katanya adapun di dalam tidur maka tiada khilaf pada harusnya dan jatuhnya. Dan lagi akan dilihatkan dia kan Allah Subhanahu Wa Taala oleh mukminun di dalam akhirat dengan tiada kaifiat. Mukminun, orang-orang mukmin, kita pun insya-Allah setengah daripada mereka dapat lihat di akhirat di dalam syurga nanti, sebab melihat kepada zat Allah Ta'ala ialah sebesar-besar nikmat. Sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada ahli syurga ialah bagi melihat akan zatnya yang maha mulia. Tapi lihat tu dengan tiada berkaifiat. Sebab berkaifiat itu adalah perkara yang mustahil. Lepas tu macam mana kalau tidak ada kaifiat, itu nanti akan kita tengok sendirilah boleh tahu. Jadi katanya tidak berkaifiat tu kita tak dapat merasai, tak dapat tahulah. Nanti boleh tengok sendiri tahulah macam mana. InsyaAllah kita semuanya termasuk dalam golongan orang yang direzeki oleh Allah akan melihatkan zat Allah Ta'ala kesemua dalam syurga nanti. Maka kita akhir di situ dengan katanya dan setengah daripada mumkinat. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala